just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Zahidah binti Muhammad Muhlis. Dan saya Nurul Amira Batrisha binti Muhammad Zulkifli. Jadi bagi pembentangan pada kali ini, kami diminta untuk menghasilkan sebuah video iaitu berdasarkan dua subjek iaitu Fonetik dan fonologi. serta kesusasteraan Melayu. Untuk pengetahuan semua, pada semester kali ini kami ditugaskan untuk menghasilkan sebuah buku cerita yang bertemakan cerita binatang. Mesti kalian tertanya, buku apa yang telah kami hasilkan, haiwan apa yang telah kami angkat sebagai watak utama? Dalam kiraan 1, 2, 3. Helang Hero Utopia. Seterusnya, kami akan menceritakan plot-plot yang terdapat di dalam buku ini. Plot pertama, kami para penulis menceritakan perwatakan watak utama kami iaitu Sang Helang. Sang Helang dipandang negatif oleh seluruh penduduk Utopia, sedangkan dia masih mempunyai sisi yang baik. Plot ini juga kami menceritakan kerisauan Sang Tarzan terhadap penduduk Utopia. Hal ini kerana penduduk Utopia mula berpecah belah. Seterusnya, pada plot kedua, kami menekankan sekali lagi kerisauan Tarzan. Walau bagaimanapun, dia sudah mendapat buah fikiran. Dia bakal mengadakan majlis makan malam yang wajib dihadiri oleh seluruh penduduk Utopia. Atas asbab keyakinan beliau kepada Sang Helang, beliau telah menyuruh Sang Helang memberikan kad undangan dan kad jemputan kepada seluruh penduduk Utopia. Plot ketiga menceritakan perjalanan Sang Helang dalam menyampaikan undangan yang diamanahkan oleh Tarzan. Antara individu yang bakal menerima undangan ini adalah ular dan juga tikus. Namun, nasib tidak menyebelahi Sang Helang apabila ular dan tikus berasa takut kerana mereka bersangka buruk bahawa Sang Helang akan memakan mereka. Oleh itu, kedua-duanya berlari meninggalkan Sang Helang tanpa menerima undangan dan tidak mengucapkan terima kasih. Plot keempat pula menunjukkan situasi yang menegangkan apabila wujud kekecohan akibat serangan daripada gergasi. Gergasi bertindak menghancurkan tanaman dan tempat tinggal penduduk Utopia. Sang Helang yang mengetahui perkara tersebut bertindak mengalahkan gergasi dengan berani. Akhirnya, gergasi pergi meninggalkan Utopia kerana gerun akan Sang Helang. Plot terakhir pula memberi bayangan kepada pembaca berkenaan peleraian bagi cerita ini, di mana majlis makan malam berlangsung dengan aman. Pada masa yang sama, Tarzan telah menganugerahi Sang Helang sebagai Panglima Utopia. Oleh itu, Sang Helang mula bangga akan dirinya dan penduduk Utopia semakin bersatu padu. Plot sudah pun kami terangkan. Jadi, kini kami akan menerangkan tema bagi Helang Hero Utopia. Tema yang kami ingin ketengahkan kepada semua para pembaca adalah amanah dalam melakukan tugas. Peristiwa yang dapat saya kaitkan dengan tema buku ini adalah Sang Helang sanggup melawan gergasi yang sedang menghancurkan kawasan kampung Utopia. Perkara ini terbukti Sang Helang mempunyai sikap amanah dalam diri terhadap kampungnya dengan sanggup melawan gergasi walaupun dia tahu saiznya lebih kecil jika dibandingkan dengan saiz gergasi. Selain itu, peristiwa yang turut membuktikan tema tersebut adalah apabila penduduk Utopia tetap menghadiri majlis makan malam yang diundang oleh ketua mereka sendiri, iaitu Tarzan. Peristiwa ini membuktikan bahawa wujudnya rasa bertanggungjawab terhadap pemimpinnya.
Antara pemikiran yang terdapat dalam buku cerita binatang Helang Hero Utopia adalah berkenaan masyarakat yang sentiasa bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Buktinya dapat dilihat apabila ketua Utopia iaitu Tarzan sentiasa prihatin terhadap penduduknya. Tarzan telah mengadakan satu majlis makan malam bagi menyatupadukan rakyat Utopia. Perkara ini dapat dikategorikan di bawah aspek sosiopolitik iaitu di bawah aspek kepemimpinan. Unsur yang terdapat di dalam buku ini adalah tentang masyarakat yang ditimpa musibah. Perkara ini terbukti melalui tanaman yang ditanam oleh penduduk Utopia musnah kerana serangan gergasi. Sedangkan tanaman inilah yang menjadi sumber kehidupan mereka, menjadi sumber makanan, minuman dan lain-lain lagi. Jika pemikiran ini dikaitkan dengan kesastraan Melayu, pemikiran ini telah dikategorikan sebagai pemikiran sosioekonomi. Seterusnya, pemikiran yang turut terdapat dalam buku cerita ini adalah berkenaan masyarakat yang sentiasa menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan satu peristiwa di mana Tarzan telah menganugerahi Sang Helang dengan gelaran Panglima Utopia kerana telah menyelamatkan penduduk Utopia dari serangan gergasi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemikiran secara sosio-budaya di bawah aspek penghargaan dan penghormatan. Seterusnya, pemikiran yang kami ingin ketengahkan di dalam buku Helang Hero Utopia adalah tentang masyarakat yang sanggup berkorban demi tanah airnya. Perkara ini terbukti melalui peristiwa Sang Helang yang melawan gergasi demi mempertahankan kampung Utopia. Jika saya kaitkan pemikiran ini dengan pemikiran melalui kesastraan Melayu, pemikiran ini bakal dikategorikan sebagai pemikiran sosiopolitik. Hal ini kerana adanya individu yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi di dalam diri. Pemikiran terakhir yang terdapat dalam buku cerita binatang ini adalah berkenaan dengan masyarakat yang bersangka buruk terhadap individu lain. Hal ini terbukti apabila ular dan tikus bersangka buruk terhadap Sang Helang. Dia beranggapan bahawa Sang Helang datang untuk memakan mereka, sedangkan Sang Helang datang untuk memberikan undangan pada majlis makan malam. Jika dikaitkan dengan kesusastraan Melayu, pemikiran ini dikategorikan sebagai pemikiran sosio-budaya dari aspek sikap masyarakat. Kesimpulannya, jelaslah bahawa penghasilan buku cerita perlulah melibatkan pemikiran yang baik seperti pemikiran sosio-budaya, sosiopolitik dan juga sosioekonomi. Hal ini demikian kerana buku cerita ini bukan sahaja dapat dijadikan bahan hiburan, malah buku cerita juga dapat memberi pengajaran kepada pembacanya. Oleh itu, jelaslah bahawa buku cerita binatang Helang Hero Utopia ini dapat memberi pengajaran kepada pembacanya. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Dari mana hendak ke mana, tinggi rumput dari padi. Tahun mana, bulan mana, dapat kita berjumpa lagi. Oleh itu, sekian sahaja daripada kami. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kamu semua. Sampai jumpa lagi.